Yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berbahagia Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah, yang dihormati lagi disegani Ustaz Arifin Ayub, seterusnya Al-Fadil Ustaz Hafiz Ibrahim, dan seterusnya Ustaz Abdul Hadi Cik Halim, dan Ustaz Mak Kecil. Boleh panggil Ustaz Mak Kecil? Boleh, memang nama tu dah tak? Nama Muhammad bin Abdullah kan. Tapi nama famous UMK, Ustaz Mak Kecil Alhamdulillah. Dan juga tidak ketinggalan para hadirin muslimin muslimat yang saya kasihi lagi saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak berapa nak bersahut je salam ni. Esok hari Jumaat. Bimbang malam ni malam tak akhir. Bimbang juga kita. Benar. InsyaAllah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tu dia semangat. Ada asatizah atas ni pun, para murabi kita pun juga insya-Allah akan bersemangat berkongsikan kepada kita pada malam ini perkongsian-perkongsian yang mungkin akan membangkitkan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah. Sunnah tinggalan, suluhan perjalanan, panduan ummah tiada tersesat. Kasih padamu bukti kerinduan, membugar cinta, menagih syafaat. Alhamdulillah, sebagai pembuka tirai program yang sangat bermakna yang diadakan di negeri Terengganu, Kasih Padamu, konsert teater musikal Islami. Teater tu malam esok. Malam ni insya-Allah kita akan suburkan nurani kita dengan mutiara-mutiara yang bakal dikongsikan oleh para panel jemputan kita insya-Allah. Jadi para hadirin, saya nak dengar satu suara yang akan menggegarkan Dewan Konvensyen Taman Tamadun Islam pada malam ini dengan laungan takbir. Boleh? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya-Allah. Saja nak suruh semangat sikit insya-Allah macam muzik tadi. Semangat je para ustaz-ustaz kita berjalan dengan megah tadi untuk memberikan mutiara-mutiara yang bakal insya-Allah akan menjadi pedoman penunjuk jalan kita sebagai bekalan untuk menuju ranjau duri yang bakal ataupun akan terbentang di hadapan kita insya-Allah. Yang juga pada malam ini suka untuk kita zahirkan kesyukuran kita dan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Darul Atik Dakwah Center yang bertempat di Gemuruh. Biasa tengok tak lagi? Tengok dah tau? Alhamdulillah, sama-sama kita doakan semoga Darul Atik ini akan segera dapat disiapkan insya-Allah. Jadi pada malam ini saya difahamkan di pintu-pintu masuk disediakan tabung-tabung untuk sama-sama kita membina jariah kita insya-Allah. Sama-sama kita melihat satu bangunan yang tersergam indah yang akan memeriahkan negeri Terengganu ini dengan program-program dakwah selepas pada ini boleh lebih meriah insya-Allah. Dan juga media Al-Barakah juga dengan kerjasama Taman Tamadun Islam yang sudi memberikan tempat yang cukup selesa, indah dan permai pada malam ini. Juga Manis FM dan juga Urustia Penerangan Darul Iman turut memberikan kerjasama bagi menjayakan program yang sangat bermakna pada kali ini. Antara barisan penaja yang boleh kita highlightkan pada malam ini insya-Allah, Mamadil, Nurifa, GLE Center, Yeros Travel, Kedai Emas Kaharo. Kalau saya umum tadi tu, ada voucher bernilai RM100 yang akan kita berikan seketika sahaja lagi insya-Allah. Dan seterusnya Kedai Emas Arifin. Ni Kedai Emas Arifin hak ustaz ke? Bukan Allah Rabbi. Dan seterusnya Martian Stick House, juga TC Stick House dan juga Izrimi Bike dan juga Conti Expert. Ini Alhamdulillah di antara yang menjadi tulang belakang untuk menjayakan program pada kali ini. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini konsep dia santai je, Ustaz. Ustaz Mak Ya. Konsep dia santai je. Yang paling penting santai tapi sampai. InsyaAllah terus menusuk ke sanubari semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah. Jadi kita minta hak belakang tu kalau boleh mari depan sikit lagi. Boleh? Mari depan sikit lagi. Supaya hak mari kediang-kediang lagi boleh duduk belakang. Biasa hak mari kediang tu jadi malu sikit.
Ada yang malu dia lebih kurang macam saya lah. Saya ni memang seorang yang pemalu. Jadi insya-Allah sebagai pembuka tirai pada malam ini, marilah sama-sama kita mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga pertemuan kita, program kita akan terus dipayungi rahmat keberkatan dan akan dikurniakan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, insya Allah. Alhamdulillah hadir sambutan. Ingat ke cakap seorang tadi. Jadi insya-Allah sebagai pengisian pertama, saya tak berhajat untuk bercakap panjang pada malam ini. Kita persilakan Fadil Ustaz Muhammad Abdullah alias UMK. Siap ada baju. Ustaz ada baju saya SL. Okey, insya-Allah. Jadi sebagai pertemuan pertama ataupun pembuka tirai pada malam ni, kita nak satu pesanan, nukilan kata indah daripada Al-Fadhil Ustaz untuk menjadi pegangan panduan kita bersama membangkitkan kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya saya hormati lagi saya kasihi pengurusi majlis ataupun moderator kita pada malam yang penuh barakah ini. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan guru, panel kita pada malam ini. Yang lain besar-besar belakang, saya je kecil. Lepas tu moderator sebut saja. Boleh tak panggil Ustaz Mak kecil? Kita kata orang panggil Ustaz Mak kecil. Memang tak besar-besar lah kita lepas pada ni. Dah pakat panggil belakang. Ke mana? InsyaAllah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan demi kasih kita, cinta kita kepada para ahli ulama, cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat program ini adalah program mahabbah, kasih kita, sayang kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang paling istimewa. Tak ada lah atas dunia ni hak paling istimewa sekali makhluk Allah Taala Nabi lah. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad malaikat rahmat sekalian alam. Kalau kita belajar alam ni masih wallahi wa sifati. Barang yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah semua alam. Makna kata setiap manusia, setiap makhluk, termasuklah buka-bukit langit dan bumi, termasuklah jin dan juga manusia adalah dinamakan alam. Bahkan para malaikat pun dinamakan alam juga. Maka Nabi SAW diutuskan sebagai rahmat sekalian alam. Termasuk syurga dan neraka pun dinamakan alam. Sebab lain daripada zat Allah, lain daripada sifat Allah alam. Maka di sinilah nak menceritakan besarnya, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntun orang yang bercinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kasih yang ada dua, kasih pada surah, kasih pada sirah. Surah ni gambar lah kalau kita belajar bahasa surah. Surah ni gambar. Gambar ni kita ambil segala apa yang Nabi tunjuk. Daripada perbuatan Nabi, perjalanan Nabi, cara Nabi makan, Nabi minum dan sebagainya.
Sirah pula apa yang Nabi bawa yang untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak datangnya kasih kita. Sebab tajuk pada malam ni, kasih padamu. Pada siapa tu? Padamu kekasih. Siapa? Kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak kata Nabi Muhammad kekasih kita kalau kita tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ramai kita tengok anak-anak muda hari ini, bukan setakat anak muda, orang warga emas yang lanjut usia pun tak kenal lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyazubillah. Baik itu kita nak ajak manusia supaya mari datang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis-majlis tazkirah peringatan. Kadang-kadang kita ni apabila duduk di atas dunia ni, kita ni selalu dilupakan dengan dunia yang kita hadapi pada hari ini. Baik itu Allah Ta'ala beri peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu baik bagi orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dulu kita dah ngaji kecil-kecil, dah tua-tua kak. Dah ingat, dah ngaji balaro, dah lalah, dah semayang, ada tak puasa, ada. Dah anggap perkara itu biasa. Allahumma salam. Macam mana kita nak mari rasa cinta kita kepada Nabi kalau kita tak mari, tak kenal Nabi SAW? Bak kata pepatah, tuan moderator, tak cinta, tak kenal maka tak cinta. Dah kenal baru bercinta. Dah baru kita rasa Allahu Akbar. Dah Allahumma salam Muhammad. Begitu juga kita apabila kita kata kita cinta kepada Nabi, kita kena cinta yang Nabi kita cinta, yang Nabi sayang. Apa yang Nabi bawa? Iaitu cinta kepada para alim ulama, cinta kepada para pewaris Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi kata al-ulama warathatul anbiya. Hari ini kebanyakan manusia mula hilang hormat kepada alim ulama, para tok guru. Allahu Akbar. Kadang-kadang mereka ini oleh kerana mereka terpengaruh dengan medan sosial, terpengaruh dengan kehidupan yang berada di dunia ini, dan dengar kata-kata sehingga kan ada yang menyebut ulama pun dak pakai juga, sehingga boleh mengatakan biasalah kita manusia tidak lepas daripada dosa dan silap. Tetapi kita kena ingat, ulama ni lah yang memberi jalur kita kenal kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ikut ulama, siapa lagi kita nak ikut? Siapa lagi kita nak percaya? Baiklah, ulama ni lah tempat pergantungan kita di akhir zaman. Orang alim lah tempat kita bergantung. Dan kalau kita tak bergantung dengan orang alim, tak bergantung dengan alim ulama, maka tunggulah saat kebinasaan, sehingga tidak ada lagi orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Tunggulah hari kebinasaan dunia ini di akhir zaman. Baik itu cinta yang pertama, cinta kepada Nabi. Kita nak kenal Nabi, kenal dengan surah, dengan apa yang Nabi buat, perbuatan Nabi, perjalanan Nabi. Sahabat-sahabat cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan perkara yang kita anggap tak perlu pun ikut, tapi dia buat juga. Sebagaimana kita dengar Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah ni, ia ni tak besar mana. Dah Abdullah ibnu Mas'ud suatu hari dia tengok Rasulullah SAW lalu di atas rumah isterinya nak ke sampah masjid, satu dahang pokok sawit pula. Kita kampung pondok kita ada sawit, jadi tukar pokok kurma. Allahumma salli Muhammad. Ana tapi selalu tukar dah kita duduk dalam sawit, jadi tukar lebih kurang. Nah, duduk di pokok kurma tu menghalang Nabi SAW jalan, sehingga Nabi terpaksa tunduk. Abdullah bin Mas'ud ni ia kecil, tak besar. Lalu dia lalu seterik padang. Macam kita zaman duduk pondok dululah. Dah
orang lain kalau nak nerak pondok tu kena nerak dulu kita duduk cakap padang dah. Nak, berlari bau pondok. Orang lain nerak dulu. Tak. Allah salam Muhammad. Nak royaknya, nak bagi contoh. Tak. Allahumma salam Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkara tu kalau kira pelik lah. Ketika mana zaman Sayyidina Umar pokok tu dah gerak dah. Masjid dibesarkan. Satu hari Abdullah bin Mas'ud lalu tunduk. Orang jadi pelik. Warna lagi tunduk. Dia kata sesungguhnya aku ingat di sini ada pokok yang menahan Rasulullah SAW untuk berjalan, menyebabkan Rasulullah terpaksa tunduk. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni pun lalu juga. Ayatnya perkara yang kita kata simple je, tak perlu ikut orang dah kira. Dah hari ni kalau orang pakai serban, pakai serban warna apa kok? Dah, mu ni jahil. Tak apa, kita ikut dulu. Dah, batu kadang-kadang kita kalau nak buat jahat, cabut piyah. Kalau pergi duduk, contohlah. Contoh kita kata, ada setengah-setengah tu, pergi pasar. Cabut piyah. Sebab apa? Sebab dia tahu, pasar ni tempat dulu. Ada masa kita duduk di Selangor dulu, tahun berapa, kita pakai serban, pakai piyah. Kawan-kawan kita kabur. Ustaz, sini masa tu naik train. Ustaz, sini kawasan ni dululah dah tahu learning mana. Learning tak ada masalah dah. Dulu payah nak jumpa orang pakai jubah, payah orang nak pakai serban, pakai keplekat. Kita pakai keplekat pergi pasar, baru balik sunat ke. Itu situasi. Kita pernah kena dulu. Masa duduk di Selangor dulu, pernah kena. Orang tanya, kawan kita duduk tahfiz, duduk madrasah, balik dia orang Selangor, kita ikut sekali. Dia bakal mulai, dia bakal luar dah, tukar dah. Sampai tersebah, tukar luar. Belum duduk lagi. Sampai tersebah, tukar luar, balik Selangor. Kita tanya, apa? Bukan Tok Guru besar pakai keplekat. Kita dah pakai keplekat apa? Di Selangor kita pakai. Orang kata sini ia beritahu, ia panggil mak dua sebab kita orang dua. Tak, mak dua ia panggil. Mak, sini kalau KL ni orang pakai keplekat ni macam orang baru nak sunat, orang balik sunat gitu. Boleh dia jawab lagu tu. Allahu Akbar. Tengok, nak ikut sunnah. Pak ayahnya satu masa dahulu. Dah, hari ni jadi trend pula. Begitu juga dulu orang nak pakai tudung labuh, orang puang. Lain ni pasang pula. Dah ke mana Ustaz? Bagus dah, comel dah. Cuma kena baiki akhlak. Baik tu kena ikut pula, mengaji pula. Dah, batu kita jangan marah orang nak pakai pudar, orang nak pakai tudung labuh, orang nak pakai baju kurung, dorok apa pun ikut dia dah. Nak pakai apa? Tapi akhlak kena jaga. Ada juga orang cakap, pakai jubah, pakai tudung pun tak pakai kok. Tak baik, tak akan duduk. Hati baik. Baik pun ni, tak baik dah. Tak pakai tudung tu tak baik dah. Laka pada Tuhan. Laka kepada Allah. Laka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana kita kata kita nak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perjuangan apa yang Nabi bawa? Agama. Inilah yang kita kena tahan. Tok guru pondok tahan, alim ulama tahan. Agama ni lah. Hari ni orang praktis agama. Sekecil-kecil perkara dalam agama dia ajar. Sehingga bak nak masuk tandas pun dia ajar. Nak masuk kaki kiri ke kaki kanan. Tak, masuk tandas kaki kanan ke kiri. Takut salah sebut kanan ya ni. Tak. Masuk rumah kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Masuk tandas kaki. Ya dah. Dari sana masuk rumah kaki kanan. Tak. Pandai lah tu. Alhamdulillah. Mari sini alhamdulillah. Mengaji belaka Ustaz. Allahu Akbar. Itulah kita sebutnya. Kita nak ceritanya. Tak.
sekejap perkara tu. Sehingga kat cara nak buat air kecil, cara nak buat air besar apa. Dia ajar. Satu hari seorang badui, dia tengok Rasulullah ajar cara nak buat air besar. Dah nak buat air kecil. Dia duduk kat cakun sebelah, kaki naik atas sebelah. Dah tenggek gitu. Lepas tu kita dah nak tunjuk lah. Dah kaki kena praktikal balik. Dah. Itu cara dia. Dah supaya belah tekan belah kanan, belah kiri. Dah. Apabila itu atas kepala ni, kalau tak ada pakai piyah ke, pakai menentuk ni syaitan-syaitan ni, tu kena tanya Ustaz Arifin lah pula bab ni. InsyaAllah. Dah tutup atas kepala. Satu hari dia buat mengaji, dia nak teh dah dia nak teh, dia balik daripada kampung, dia nak teh. Satu hari orang nak jerak dia dah kat laut. Dia nak buat air kecil, dia dah kat. Jadi dia kata, ada hikmah juga. Apatah lagi iblis datang. Hak tak nampak. Hak ni hak zahir boleh kita halang. Dah lagi halang. Orang nak buka dia, nak sauk dia, nak apa dia, dah lagi dia halang. Tu hak besar. Ada hikmah jugalah. Lepas pada tu dia percayalah apa hak Nabi bagi tahu. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Baik tu hak Nabi bawa sekejap perkara sehingga sebesar perkara dalam bab pemerintahan. Bab pemerintahan dalam keluarga kita. Suami perintah anak-anak, isteri dan anak-anak. Isteri perintah anak-anak dan jaga jaga keluarga, jaga isteri, suami dan sebagainya. Begitu juga ahli jabatan-jabatan, ketua-ketua dan juga yang terakhir adalah kita kata negara ataupun dunia. Kena jaga, kena ikut agama kalau nak selamat dunia dan akhirat. Hak ni lah yang paling payah. Kadang-kadang bab kecil, bab solat, bab semayang ramai orang jaga. Tetapi dalam bab nak pegang Islam dari sudut muamalah, hilang entah ke mana. Dari sudut perundangan Islam, hilang entah ke mana. Bagaimana kita kata kita nak cinta kepada Rasulullah, kita sendiri tak beramal dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar melalui sunnah Nabi Muhammad SAW, melalui Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kita nak dengar benda syarahan daripada tuan guru saya ni, mukaddimah je ni. Dah itulah untuk perkongsian santai kita pada pagi pula dah. Ya, ni kita jaga kuliah lepas pada pilihan raya baru ni. Oleh kerana tu kita biasa pagi, lepas tu tengah hari. Jaga lepas pada tu duk ingat dah pagi. Hari tu tai pagi ingat malam. Dah pada malam ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mak Kecil. InsyaAllah malam ni kita doa Ustaz Mak besar. Allah. Jiwa yang besar sentiasa walaupun sekecil-kecil perkara kata Ustaz Mak kita cuba amalkan. Hak perangai dok comel itu bukan abaikan, perbaiki dari masa ke semasa. Yang paling penting dari sudut penampilan kita jaga dulu. Penampilan kita dari sudut aurat kita kena jaga insya-Allah. Saya apabila Ustaz Mak sebut tadi berkenaan satu perkara yang simple Ustaz Mak. Contoh sampah. Sampah. Saya ingat satu program yang dianjurkan oleh Arab, negeri Arab pada ketika saya ingat sudah laukana bainana, saya tak silap cerita ataupun program berkenaan menggambarkan satu kealpaan kita menganggap benda tu biasa. Contoh sampah kita kata dah sampah. Terengganu ni memang tak lari isu sampah sama. Allah. Jadi pihak kerajaan, pihak PBT telah mengadakan banyak tong-tong sampah. Minta maaf saya selit sikit ni. Sebab kita nak jaga negeri Terengganu ni maju berkat sejahtera seiring kita pamerkan semangat dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang mari Terengganu ni nampak gambaran Islam, sunnah Nabi kita ikuti. Alhamdulillah hari ni kita nampak ramai anak-anak muda pakai jubah, pakai serban dan juga muslimat kita pakai furdah dan sebagainya. Tapi tercicir kadang-kadang bab-bab kebersihan. Kita keluar daripada rumah, ambil sampah bawa atas kereta. Bawa kereta tu daripada simpang rumah, bawa 80.
Memang terbanglah sapoh tu. Dek hati kita buang itu korang sendiri. Sapoh tu reti bahasa. Tapi kita hok tak reti bahasa. Ada bila jatuh kita lock gitu je. Akhir sekali kucing lembang atas jalan tu. Siapa yang akan bersihkan? Dalam program berkenaan dia buat satu sapoh, dia tinggal sapoh atas jalan. Dia tinggal sapoh atas jalan, dia tunggu sutir, mari kereta dok layang, mari dua dok layang, mari tiga dok layang, mari empat. Boleh cakap Terengganu dah. Orang Terengganu belaka tau. Kadang orang Kedah dalam ni. Tak ada noh. Saya cakap Terengganu, senang dah. Marilah sebuah kereta dan dia ambil sapoh tu, dia buang dalam tong sapoh. Lalu pengacara kepada program tu tanya, sapoh ni sapoh awak ke? Dok, dia kata. Dan macam mana awak boleh berhenti, awak boleh ambil sapoh ni? Dia kata, sunnah Rasulullah jaga kebersihan. Dan antara sunnah jaga kebersihan, di sebalik tu juga kita mengangkat halangan daripada laluan orang juga adalah satu perkara yang baik. Sedekah yang disebut oleh Nabi SAW. Dia ambil, saya cerita ni lama dah, tapi kita cerita hari ni, kita mari seriang juga. Sebab kadang-kadang pesanan untuk diri kita juga kita buang sapoh. Sebab sebut keluarga tak ada kan tau, jaga keluarga dan sebagainya. Jadi pengacara program tanya, adakah jika sekiranya diberi peluang kepada kamu saat ini, masa ini, hari ini, kamu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perasaan kamu? Dengan tanpa diduga air mata hak tadi mencurah-curah. Saya yakin semua kita bila diberi peluang, andai kata kita dapat peluang untuk bertemu dengan Rasulullah, baginda Nabi ni, pasti kita akan rasa satu kesyahduan. Kata dia, saya tak sanggup nak berjumpa dengan Rasulullah. Tu dia buat baik. Dia buat sedekah halis apa? Kita hok tinggal siapa? Macam mana perasaan kita? Dia kata, aku malu berjumpa dengan Rasulullah kerana banyak lagi sunnah-sunnah dia dan dosa-dosa untuk aku bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah moga jadi pengajaran kita insya-Allah pada malam. Sekecil-kecil sunnah, sekecil-kecil perkara kita mulakan, insya-Allah moga-moga akan dapat kita amalkan sunnah yang lebih hebat, yang lebih besar, dan insya-Allah akan jadi orang yang jiwa besar seperti mana Ustaz Mak kecil. Insya-Allah doa-doakan insya-Allah. Baik, pada malam ini kita terus kepada Ustaz Apif Ibrahim. Ustaz Apif ni UAI Junior. Dulu saya duk tengok dalam CD Ustaz Azhar dulu. Ada seumur Ustaz Apif duk depan, ni dia duk atas, duk ngajar pula. Jadi insya-Allah saya yakin pada malam ni hok mari seumur lepas ni jadi gitu juga insya-Allah. Jadi pada malam ni Ustaz Apif ni antara ikon juga kepada anak-anak muda yang mungkin pada malam ni Ustaz Apif boleh kongsikan kepada kita, untuk kita ataupun generasi pada hari ini untuk pamerkan. Contoh saya kata ginilah, hari ini anak-anak muda ramai kahwin awal. Ada dengan kerajaan negeri Terengganu ni buat kahwin percuma, ramai kahwin. Tapi kadang-kadang Ustaz Apif ni, bila lahir anak, Ustaz Mak sebut tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Betul tak Ustaz dah? Jadi kadang-kadang you nak didik anak you comel, tapi dia mari perasaan, wah aku dulu banyak dosa, kata tepi-tepi aku banyak dosa. Jadi macam mana Ustaz untuk kita, mungkin Ustaz boleh selitkan dalam tazkirah ataupun pesanan Ustaz seketika saja, seketika nanti, bagaimana untuk kita buang sifat itu, kita pegang tanggungjawab aku membina generasi Rabbani. InsyaAllah. Silakan Al-Fatihah Ustaz Apif untuk memberikan perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan sahabat saya, Tuan Moderator yang baru saja memberi kata-kata ucapan, kemudiannya keseluruhan saf-saf kepimpinan ahli jawatan kuasa pihak penganjur, ahli panel yang duduk di depan saya semua ini, sahabat-sahabat dan guru-guru, seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, Allah Ta'ala izinkan kita sekali lagi pada malam ini, bahkan berkali-kali dapat duduk di dalam majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dikurniakan kepada kita keberkatan pada hidup,
keberkatan pada umur. Mudah-mudahan apa jua amal yang kita lakukan dihitung oleh Allah sebagai hitungan ataupun catatan amalan yang soleh, yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi bila sebut tentang ayat yang dipetik oleh tuan moderator kita, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mana katanya Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kewajipan atas batang tubuh kita ni, jaga diri kita. Kemudian wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Ahli keluarga di sini termasuklah anak bini kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kena sungguhlah dengan kita tengok di belakang kita ni tajuk kasih padamu. Maksud kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita sebut kasih kepada Nabi, apa jua yang datang daripada Nabi hendaklah kita jadikan sebagai panduan di dalam kehidupan. Ayat Quran ke, hadis-hadis Nabi ke, jadikan pakaian di dalam kehidupan. Sebab tu kalau kita tengok hadis-hadis akhir zaman tentang apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampaknya telah banyak berlaku pada zaman kita. Kalau kita tengoklah hadis-hadis tentang akhir zaman. Nah, antaranya kita tengok akhlak orang-orang muda sekarang ini makin hari makin gosok, makin hari makin punah. Kerana apa? Kerana antara sebab yang besar, kalau kita boleh petik dalam tazkirah pendek pada malam ini, mereka terikut-ikut dengan budaya barat, Yahudi wan Nasara. Sebagaimana disebut oleh Nabi dalam sebuah hadis, la tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Umatku nanti, Nabi katakan ikut golongan-golongan terdahulu, sejeka demi sejeka, sehasta demi sehasta, hingga masuk dalam lubang biawak sekalipun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku pasti akan ikut juga. Qila, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, adakah maksud kamu umatmu nanti akan ikut Yahudi dan juga Nasara? Qala, kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan juga Nasrani? Menunjukkan apa? Betul sungguh apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata kita tengok umat akhir zaman, khususnya Melayu Islam, banyak kebanyakan mereka ikut cara hidup Yahudi dan juga Nasrani, yang menjadi musuh utama umat Islam. Nah, sampai kiamat, Yahudi Nasara ni musuh umat Islam sampai kiamat. Bukan habis tahun ni je. Habis tahun ni kita musuh dengan Yahudi, tahun depan dah dah. Dah sampai kiamat. Nampak? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Puak-puak Yahudi Nasara ni lan tarda. Mana sekali-kali tak akan reda, tak akan suka kepada kamu, hei orang Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut cara jalan hidup ni. Tidak disebut dengan hatta tattabi'a dinuhum, sehingga kamu masuk agama dia, tapi cara hidup dia padang dia. Nah, cara hidup orang Yahudi, kita ikut bagi mereka sukaan dia. Kalau kita duduk malam ni dalam lewang, majlis zikir, tak ada masalah Yahudi. Kita duduk ramai-ramai dalam gini, kita tahlil ramai-ramai, tak ada Kita duduk malam ni, kita bernasyid ramai-ramai, tak ada Kita bertahlil ramai-ramai, tak ada Tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, ada tukang ngajar, ada tok guru, ada alim ulama yang memberi peringatan, cerita tentang Islam, cerita tentang hukum, maka ni Yahudi Nasara sangat-sangat tak suka.
Kerana dia tidak mahu orang Islam faham Islam. Dia tak mahu orang Islam ikut Islam. Nama Islam tak apa, tapi ikut Islam tak sekali-kali. Ni puak-puak Yahudi Nasara. Nah, dalam ni ramai, ni ikut Yahudi Nasara dengan pakaian, dengan cara hidup, dengan cara kabur. Nah, nak baju, orang puang baju Allah Rabbi. Abi ikut Yahudi Nasara belaka. Dengan baju ketat, dah, dengan seluar ketat ni. Siapa puing punggung-punggung. Nah, dengan pusat jelai Allah. Kalau nak pergi semayang, nak pergi apa, tengok tak ke dia punah jahanam habis. Nah, kalau nak pergi surga, tengok ke hak pakai seksi sana ni, kena balik salah surga. Pasal apa sana ya? Boleh jadi rosak hati, boleh jadi rosak fikiran kita. Nah, ini yang dilarang oleh ulama-ulama. Kita nak pakai ketat, nak pakai seksi, tak ada masalah, pakai rumah orang puang. Nah, pakai luar tak boleh orang tengok ramai. Aurat kita kan? Aurat kita ni untuk suami kita je. Bukan untuk dipertontonkan pada ramai. Nah, ni kita kongsi pada ramai. Orang lain boleh tengok belaka dengan nampak tekuk, dengan nampak tiuk. Nah, orang nampak kopek. Allahu Rabbi. Ni berat nandang saja ni. Nah, tidak ada perasaan malu. Tak ada perasaan malu. Pasal saat ni tak duduk dalam majlis ilmu. Tak ada orang beri peringatan pada dia. Nah, tak ada orang beri peringatan. Kalau orang ngajar, dia tak boleh dengar. Dia kata ngajar, dia dah ngajar kata korang, dia kata. Memanglah ngajar kena kata korang, takkan ngajar nak kena kata ke pokok kayu. Nah, tak ada ayat Quran, ya ayyuhal pokok kayu dia. Tak ada. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Nah, patut ngajar kena kata korang. Majlis ilmu kata korang. Supaya apa? Supaya manusia orang ni dia buat perubahan. Kita tak mahu kata cinta kepada Nabi dengan mulut semata-mata. Tapi pakaian ke Allah sama macam ke orang kafir baju. Nah, orang lelaki cara orang lelaki, orang puang cara orang puang. Orang lelaki dengan luar pendek ni. Naik skuter luar pendek ni. Nah, dulu luar pendek natang Cina. Cina tiru luar pendek. Cina kedai basikal luar pendek. Betul tak? Nah, tinggal kat kedai basikal Cina. Duduk congok. Nak? Nama lain tu batu sepek kat luar. Nah, zaman dulu, zaman learning orang Islam. Nah, bangga malai-malai ada. Tam-tam naik motor gendong anak dia orang, bini duduk belakang. Nah, pakai luar pendek. Dengan ni ketik-ketik bulu ni, macam keberuk. Tak ada hal bagi dia. Seolah-olah suatu pakaian kemegahan. Sama-sama dengan dia memang puji. Kelah mu mak. Nah, bisa keting macam Ronaldo. Nah, bukan Ronaldo, Ezra Honda Cup pada. Faham? Nah, ada pula dipuji, tak dipuji benda-benda gini. Nah, kita kena kata direct. Nah, ni benda haram, benda muka, ni benda Tuhan marah, tak boleh. Nah, dengan pakai kata tekak, dengan pakai apa benda ni gelang bulak tangan, ni semua kejahilan yang terikut-ikut dengan trend Yahudi dan juga Nasrani. Antaranya lagi kita tengok sehingga hari ni ada lagi. Apa dia? Iaitulah upacara menyambut hari kelahiran, bawa kek, kemudian ada lilin. Ni adalah daripada upacara puak-puak Kristian. Tak boleh buat. Kek tu tak apa, tapi ada lilin dengan dinyalakan api, itu adalah daripada orang-orang Kristian. Nah, yang majoriti masyarakat Melayu pada hari ini buat. Lambat hari jadi anak, tepah kek, betul tak? Nah, tekak 2, tekak 3 kek. Kemudian mesti ada lilin. Lilin mesti kena ada. Kalau anak tu 4 tahun, 4 batang. Kalau ayah umur 40 tahun, 40 batang. Kalau hari jadi tok jeng kan. Tok 98. Jadi 98 batang, 2 tong lilin. Dah akan nak tiu kan. Dah api tiu apa keras tu. Betul tak? Ini upacara daripada Kristian. Tak usah buat lah. Jangan buat. Besar pada anak bini kita, adik-adik kita besar. Ada kit tak ada masalah. Lilin tu tak usah. Lilin tak usah. Tak usah pasang lilin. Dia puak-puak Kristian ni, dia kena ada lilin. Kemudian sebelum dia tiup, dia akan niat dulu lati. Ajak anak dia.
Hajat dia. Apa benda ni? Nak apa? Sebelum tiup tu. Kalau ajak dia nak bini, dia niat nak bini. Betul tak? Kalau ajak dia nak benda, macam-macam lah. Niat dulu. Kata ayah dia niat dulu. Belum tiup, niat dulu. Niat lelaki. Kemudian baru tiup. Tiup. Kemudian ditiru oleh orang-orang Melayu Islam pada hari ini. Jadi ingat, pada ni sambut hari jadi, kata ulama-ulama harus hukum dia. Tetapi jangan diletakkan akan lilin. Tasyabbuh kepada orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia di kalangan mereka. Kita bimbang, kita bangkit di padang mahsyar, tidak bangkit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nak bangkit dengan Nabi, tapi bangkit dengan puak-puak Yahudi dan juga Nasara. Kerana apa? Masih hidup. Nah, masih hidup kita tak ikut Nabi. Mulut saja ikut Nabi. Hamba sayang sangat ke Nabi, cinta sangat ke Nabi. Lambat Maulidur Rasul, dia pegang spanduk ni. Nah, berat menanam, ikut spanduk, tulis situ kami sayang Nabi, kami cinta Nabi, uswatun hasanah, macam-macam. Tapi hanya pada hari tersebut saja. Nah, balik daripada beragak, Zuhur pun tak semayang. Nah, balik daripada beragak, kembang katung Muaji. Tadi beragak balik-balik ada. Selawat ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad. Selawat. Nah, siap bahang nasi kunyi. Tapi sanilah tak tutung aurat. Kalau kita jalan petang-petang patah batu buruk, nah, belakang epok boleh tengok Berhenti kereta sebuah, boleh tengok. Kadang-kadang pemimpin dalam rumah tangga dia tu boleh main perandang. Keluar ayah, luar pendek. Berhenti sebuah Viva, Kacir, Mavi, Alza, Abanza. Nah, keluar ayah, luar pendek. Keluar ayah, luar pendek, ada hak-hak lain. Keluar mak, Allahu Rabbi. Ni, ketak ni. Nah, ketak bergelemak, pakai baju mak hak gemak dah macam baduk sumbu. Pakai baju ketak pula. Ni perut ni macam kek sekaruk tu kau birai. Tak ada bagi dia. Seolah-olah ini adalah suatu benda yang normal. Bila keluar mak dalam keadaan pakai ketak gitu, ada anak-anak, ada benda. Anak-anak lanjang tu. Nah, anak-anak dengan pakai gitu, pakai bini Allahu Rabbi. Dah anak-anak dengan cucu dengan apa tak turut Islam dah pakai yang. Kena molek tuk ketak kat baju tuk. Nah, anak tu biar go belakang, 4 orang. Tu biar go bonek. Tu biar go bonek ketak juga. Natang tu. Tu berat mendandang sungguh dah. Ni menjadi malam ni kita bukan nak mari saja-saja. Bukan mari nak makan ni puas dak rumah Mari sejik kista lah. Nah, dengan kabar ada orang jual situ. Tambah kita mari untuk niat kita ramai-ramai, untuk kita buat perubahan, untuk kita suntik semangat biar kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tunggu kita pada hari akhirat di padang mahsyar. Itu kita nak. Tambah ni mulut saja. Nah, Nabi kata, aku tunggu umatku nanti di padang mahsyar tepi kolam Kausar. Berapa minit ke dia Ustaz? Ada ke? Boleh ke? Pasal tengok muka lain macam apa? Aku tunggu umatku nanti tepi kolam, haud, tepi telaga. Di padang mahsyar. Nabi tunggu kita ramai-ramai. Kemudian sahabat lalu mencelah. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni umatmu, mudahlah kamu nak kenal hari akhirat di padang mahsyar. Bagaimana umat yang lahir selepas daripada kewafatanmu. Kami ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Salman Al-Farisi, Osman. Mucanglah siapa sezaman denganmu, tepuk bahu denganmu. Tapi umat orang lahir ke dia ni. Tahun 2022 baru beranak ni mana dang dengan Nabi. Tahun 80-an, tahun 70-an, tahun Alfonso di Albuquerque, tahu tak? Tahun Mak Kilau, mana dang dengan Nabi. Nabi kata, wahai sahabatku, kalau mu ada kuda warna putih, bermain dengan segerombolan kuda semua wanita Melaka.
Adakah mucang kuda musaka warna putih? Sahabat kata, cang ya Rasulullah. Pasal kuda kami saka warna putih, orang hitam lah ke? Kata Nabi, begitulah aku kena umat aku di padang mahsyar kat ki, kesang daripada wajahnya bercahaya. Daripada mana tu cahaya? Daripada wuduk dia di dunia. Ada spotlight dah pula. Akhirat kat ki, kesang daripada dia mengambil wuduk. Bila mana Nabi tengok muka cahaya, tu Nabi panggil, halumma, halumma. Mari dekat kolam kausarku, mari belaka, mari minum air kolam kausarku. Kata ulama-ulama, sekali minum setengah je, tak banyak setengah, tak akan dahaga sampai bila-bila. Air kolam kausar lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan kita semua dapat minum, insya-Allah. Amin. Amin. Orang tak apa nak amin, tak apa minum ke kau ni? Mudah-mudahan kita dapat minum lagi. Amin. Amin. Tu dia. Rok ke tak tidur lah. Awal benar tidur, malam Jumaat jarang tidur awal. Tidur lewat agak pukul 4 pagi tidur lah. Jadi bila mana Nabi kata, aku cang umat aku dengan wajahnya bercahaya, kesang ambil wudu. Lepas tu bila mana kita ambil wudu, kita jadikan wudu itu sebagai pakaian kita. Tak mesti semayang baru nak ambil wudu. Tak mesti nak baca Quran baru ambil wudu. Nak pergi makan angin ambil wudu. Biar wudu ni jadi pakaian kita. Kerana kesangnya tu pada hari akhirat. Nabi panggil. Rekah cerita separuh daripadanya, hak Nabi panggil, disekat oleh Allah. Disekat oleh malaikat Allah. Malaikat sekat. Pasal apa malaikat sekat? Nabi tanya malaikat, pasal apa mu sekat? Umat aku kan tu, mu tak nampak muka ada cahaya. Kata malaikat, hak tu sekat tu, hak aku sekat ni ya Rasulullah, bukan saja-saja sekat. Tapi hak aku sekat ni, mereka ni telah berpaling daripada agamamu. Mereka ni semayang saja, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Mereka semayang, tapi dalam masa yang sama mereka makan haram. Mereka semayang, tapi putus silaturahim. Mereka semayang, tapi dalam masa yang sama mereka mendedahkan aurat. Mereka hina ulama-ulama. Ini keadaan hari ini. Semayang saja tak cukup, tuan-tuan. Tak cukup. Dari ini bukan kata semayang saja. Dah semayang terus. Tak semayang terus hari ini, beriak cau. Kalau cukup sekor. Bola dalam stadium bola, puak-puak dah semayang. Tak muat. Betul tak? Tak muat. Kerana ramanya yang tidak mengerjakan semayang. Hak ni, hak semayang ni, kena hambak juga. Kena hambak juga. Dalil semayang, ambil wuduk. Ada cahaya muka, Nabi panggil. Jadi bila ambil wuduk, jangan tak semayang. Betul tak? Warna Cik Mak nampak ambil wuduk lagi belum berwuduk. Tak ada lagi tu. Ambil kuda ke apa. Biasa ambil wuduk sayang lah. Galiknya gitu. Orang semayang mesti ambil wuduk. Tetapi disekat juga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana di sana ada penyakit-penyakit yang lain. Waktu kita pada malam ini, kita kena jaga belaka. Kena jaga belaka. Bukan hanya jaga makan minum saja, tetapi jaga segala-galanya, termasuklah akidah. Termasuklah agama anak-anak kita kena jaga. Tak maulah kita sibuk ratik surah, ratik sejik anak-anak Allahu Rabbi. Hak puang dengan cara puang, lelaki dengan cara lelaki. Hak ngisak dada, hak isyak gang. Habis punah jahanam lelaki. Bangsa umat Melayu. Kerana saat ni tak berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan dalam hati kita supaya kita ini jadi umat Nabi, dapat menghidupkan sunnah Nabi sampai mati insya-Allah. Bukan saja wak lawa dengan jubah, dengan serban, dengan apa dah. Tetapi inilah pakaian yang aku kasih. Pakaian daripada seorang manusia yang sangat mulia, afdalul makhluk. Makhluk paling afdal. Yang mesti aku hidupkan, terutama pada akhir zaman. Akhir zaman orang tak mau ikut dah sunnah Nabi. Orang jilat jari apa semua. Orang kata ngata. Pada makau jilat jari kan sunnah Nabi. Dia kata, berapa mu jilat jari? Mu nak nambah gigan, nambah. Tak ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa kata gitu? La ilaha illallah. Orang tak mau ikut dah.
Orang tidak lagi beri salam. Sedangkan ini sunnah yang sangat agung. Jumpa sama-sama tak ada Assalamualaikum dah. Nah, habis buat apa? Hai, apa khabar guys? Gitu je lah. Tak ada Assalamualaikum tu tak ada. Tak ada. Mampu tu dah sunnah Nabi. Lepas tu kita periduk balik. Nah, bila bertemu, memberi salam. Kemudian kita hidupkan majlis-majlis ilmu. Nah, hidupkan majlis-majlis ilmu. Inilah kekuatan kita akhir zaman. Duduk dalam majlis-majlis ulama-ulama. Alaikum bimajalisil ulama. Jangan mari pada malam-malam tertentu saja penuh surau. Ni sekarang di surau masjid tak ada orang. Tak ada orang. Lepas pada Covid tak ada orang. Tak, sebelum Covid pun tak ada orang juga. Tapi ni sangat-sangat berat. Ada surau 3 orang ada. Surau besar 3 orang. Masjid besar 7 orang. Kena balik masjid besar. Tak, ada 5 orang. Dia panggil 5 hang. Hang tua, hang jebak, hang lekiu, hang nak pi mana kepala otak hang. Nah, 5. Sebesar-besar masjid. Ada masjid harganya 9 juta, 9 orang. 1 juta sekor harga makmum. Ni berat tak beratnya akhir zaman. Nah, ada surau baru beki camik. Berbuah ekor dengan apa, dengan kapek. Kapek tebal. Sekali sujud tak jumpa cari hidung. Betul tak? Tapi malangnya nasib secamai-camai surau, sebesar-besar surau, selawa-lawa surau, jemaah 3 orang. 3 orang pun dua-dua. 3 hari nak bahas tanah. Nah, ni malangnya nasib umat akhir zaman kerana mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam fikiran mereka hanya sibuk nak cari makan saja. Ini masalah yang berlaku kepada kita. Habis dah masa. Nah, jadi saya rasa setakat tu sajalah tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan yang baik kita pakat baiki. Kita niatkan dalam hati kita, baiki kehidupan kita, ahli keluarga kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Galik dengar orang. Kalau ikut tak mau berhenti gitu. Tapi kita ada 3 lagi panel kita insya-Allah. Seorang kita import daripada Turki. Nampak Ustaz Ipin dia punya serbang dengan tu dia tu. Kita tengok kita punya prop atas ni pun masya-Allah, Allah Rabbi. Macam duduk kat tanah Harak dah. Dua telah buat pengisian tentang ceramah dan juga tazkirah peringatan yang sangat bermakna dengan banyak input-input ataupun sunnah-sunnah yang boleh kita amalkan daripada Ustaz Mat Kecil dan juga Ustaz Api. Jangan kita lupa, tapi insya-Allah kita nak biar benda tu kekal bersama dengan kita. Kita nak dengar alunan ayat suci Al-Quran. Moga-moga bila kita dengar ayat suci Al-Quran ni, segala pengisian, segala mutiara ilmu yang telah dilontarkan sebentar tadi akan mekar subur dan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita amalkan, kita hidupkan bermula pada hari esok, hari Jumaat atau malam ni, malam Jumaat, malam yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. Jadi saya persilakan Fadil Ustaz Abdul Hadi Cik Alim untuk mengalunkan alunan ayat suci Al-Quran. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kanda saya Ustaz Mukhtar, moderator pada malam ini. Yang saya hormati, yang saya segani tuan-tuan guru, barisan hadapan panel kita pada malam ini dan seluruh yang hadir pada malam ini. Sebenarnya saya ni ganti orang sahaja. Yang sebenarnya Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Mana di belakang tu Ustaz Tarmizi Abdul Rahman yang biasa ada dalam Quran Hour TV Al-Hijrah tu. Jadi dia minta suruh saya ganti. Jadi kata nak ganti, nak cakap tak pandai. Kalau ngaji-ngaji sikit-sikit kita boleh dah Ustaz biasa kita duduk depan je jadi apa ni, makmum je. Ni kena duduk depan ni, depan. Jadi segar sikit. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal kepada kita iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Al-Quran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membacanya dan mengamalkannya. Adapun kita melakukan Al-Quran ini antara salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, hasinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Saya baca dalam kitab Qawaid Tarannum yang dikarang oleh arwah almarhum Datuk Ni Jaafar. Beliau adalah tokoh Al-Quran, tokoh qari di Malaysia. Mungkin ada yang kenal di tokoh Quran di Malaysia ni. Dia katakan hadis hasinul Quran bi aswatikum, iaitu kita membaca Al-Quran dengan suara-suara kita, iaitu kita memperbanyakkan jenis ataupun cara kita melakukan Al-Quran itu. Kata Imam Nawawi, maksud hadis itu iaitu seorang itu membaca supaya orang yang mendengar itu khusyuk dan seronok yang membaca itu, dan yang mendengar khusyuk membaca. Kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, adapun di Malaysia kita ni, maknanya orang khusyuk mendengar imam-imam membaca Quran. Itulah mana yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya akan bacakan surah Al-Ahzab ayat 38. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وذكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم
وكيلا وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Fadil Ustaz Abdul Hadi yang merupakan Johan Qari untuk tilawah Al-Quran peringkat negeri Terengganu tahun 2019. Betul tak dia? Okay, Alhamdulillah. Dan sekarang bertugas sebagai Bilal di Masjid Putih. Alhamdulillah. Bukan Tok Bilal tapi bertugas sebagai Bilal. Nak panggil Tok apa macam muda gitu. Dan insya-Allah tapi jawatan ni memang pegang jawatan ni memang Tok automatik. Tok Bilal orang panggil. Tua dok tua memang Tok Bilal. Alhamdulillah. Moga-moga dengan alunan ayat suci Al-Quran sebentar tadi dapat menyegarkan kembali nurani kita untuk menerima insya-Allah perkongsian-perkongsian yang bakal diberikan oleh dua lagi panel insya-Allah pada malam ini. Tapi saya bila disebut berkenaan dengan tadi Ustaz Abi sebut berkenaan dengan generasi pada hari ini, saya teringat pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kelalaian kita dengan nikmat yang Allah Subhanahu taala berikan kepada kita, yang mana hujung hadis itu disebut fa ana akhidhum bihujazikum wa antum taqahhamuna fi. Hadis ni menceritakan bagaimana Nabi menggambarkan, Nabi berkatakan bahawa umpamakan umat aku ni umpama seorang lelaki yang sedang menyalakan unggun api. Apabila unggun api dinyalakan, faja'alatid dawab wal farash yaqana fi, maka berterbanganlah unggas kelkatu menuju ke api tersebut dan mereka berjatuhan di dalam api tersebut. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana akhidhum bihujazikum wa antum taqahhamuna fi. Aku cuba menghalang kamu. Menghalang tu maksudnya ditinggalkan Al-Quran sebagaimana Ustaz Adi sebut tadi. Al-Quran dan juga sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kita untuk pilih mana yang benar untuk menjadikan keselamatan kepada kita, supaya kita tidak mencampakkan diri kita kepada kebinasaan ataupun bahasa mudah mencampakkan diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Insya-Allah moga-moga pada malam ini segala perkongsian yang diberikan menjadi benteng terhebat kita untuk kembali mengingati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali menggenggam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tenang, aman, damai untuk meniti dunia yang penuh dengan pancaroba insya-Allah. Jadi saya persilakan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah untuk memberikan perkongsian pada malam ini. Dengan segala macam dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Terima kasih kepada saudara moderator, ahli-ahli panel, seterusnya pihak penganjur, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk kita berkumpul di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan pertemuan kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aba ahli panel yang keempat lah setelah daripada Ustaz Hadi. Aba ingat Ustaz Mak kecil ada sebut tentang Abdullah bin Mas'ud. Yang keduanya Ustaz Apih ada sebut berkenaan dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah Ustaz Hadi membaca Al-Quran. Jadi Aba nak ambil daripada tiga ni untuk membincang malam ni, dan akhirnya Aba akan sebut tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, Ustaz Mak mungkin menjadi idola dia lah, kerana Abdullah bin Mas'ud antara sifat dia adalah rendah. Abdullah bin Mas'ud orang yang rendah sebenarnya. Abdullah bin Mas'ud antara sifat dia kuruh, rendah, rambut panjang. Dan satu ketika disebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban, Abdullah bin Mas'ud kabak pokok sebab dia di antara khadam Rasulullah. Dia kabak pokok untuk mengambil kayu arak, kayu sugi. Dia nak ambil kayu sugi untuk Rasulullah. Masa dia kabak pokok, tiba-tiba angin bertiup, nampak keting haluh. Maka para sahabat pakat dia suka para sahabat tengok haluh keting. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma adhakakum?" Apakah yang menyebabkan kamu suka? Kata Rasulullah kepada sahabat. Maka sahabat tunjuklah kepada kenting Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggamannya. "Lahuma athqalu 'indallah min Uhud." Sesungguhnya keting Abdullah bin Mas'ud tu lebih berat di sisi Allah daripada bukit Uhud. Abdullah bin Mas'ud ada riwayat menyebut tinggi dia adalah sama dengan orang duduk. Tinggi dia, rendahnya Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan. Sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, kata Rasulullah, "Raditu li ummati ma radiyadaha ibnu ummi abd." Aku redha untuk semua umat aku apa hak yang ibnu ummi abd redha. Maksudnya Rasulullah memberi pengiktirafan kepada Abdullah bin Mas'ud setiap apa yang Abdullah bin Mas'ud suka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha. Begitu tinggi pengiktirafan yang Rasulullah beri kepada Abdullah bin Mas'ud. Berkenaan Ustaz Hafiz tadi ada menyebut berkenaan dengan beberapa perkara, antaranya adalah untuk menyelamatkan kita yang berada di akhir zaman adalah mesti mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga qari kita, masya-Allah, suara meremang bulu roma. Baik, membaca ayat Al-Quran. Amba tertarik dengan ataupun amba nak kongsi satu hadis yang mana dalam hadis ni menghimpun tiga perkara tadi. Hadis ni adalah hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Yang mana satu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran, Rasul dengar. Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran dan Rasulullah nak dengar daripada Abdullah bin Mas'ud. Kejut Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya." Cuba baca Quran, aku nak dengar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Aku nak baca Quran kepadamu sedangkan Quran diturun kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Aku ingin untuk dengar Quran tersebut daripada orang lain. Maka qal fa qara'tu an-nisa. Maka aku baca surah An-Nisa. Hatta idza balaghat, sehingga aku sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai kepada ayat bagaimana keadaan kamu di hari kiamat ketika kami mendatangkan setiap umat seorang saksi dan kami menjadikan engkau ya Muhammad menjadi saksi kepada mereka itu.
Bagaimana keadaanmu pada hari kiamat ketika kami menjadikan setiap umat seorang saksi dan kami jadikan Muhammad adalah saksi kepada mereka itu. Maka selepas itu Nabi SAW khabar kepada Abdullah bin Mas'ud, amsik, cukup. Cukup. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fara'aitu aynaihi tadrifan. Aku mendapati dua mata Rasulullah SAW mengalir. Sebab benda mengalir? Ada seorang ulama yang mengarang kitab, nama dia kitab Dalilul Falihin. Yang mana dalam kitab Dalilul Falihin, ketika pengarang tersebut mensyarahkan hadis ini, dia menyebut beberapa sebab kenapakah Rasulullah SAW mengalir. Amu baca kitab tersebut, dia kata, ay tajri dumu'uha rahmatan li ummati. Rasulullah mengalir kerana ada sifat belah kasihan kepada umatnya. Alasan apa? Fa inna syahida la yaktumu syai'a. Kerana saksi dia tidak akan menyembunyi sesuatu ketika dituntut untuk bersaksi kepada orang lain. Apabila kita dituntut untuk menjadi saksi, pasti kita akan membuka walaupun kesalahan-kesalahan orang. Habis kita akan klebel belaka sebab kita menjadi saksi. Tapi oleh kerana Rasulullah ada sifat rahmah, kasihan kepada umat dia, sehingga kan menangis apabila Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala melantik dia menjadi saksi kepada semua. Kata dia, فَإِذَا كُلِّفَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ لَا يُحِبُّ لَهُمْ إِلَّا الْكَمَالِ وَمِنْ لَازِمِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَذْكُرَ مَا فَعَلُوهُ مِنَ النَّقَائِصِ خَشِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحُلَّ بِهِمُ الْعَذَابِ بِسَبَبِ شَهَادَتِهِ. Apa hak yang disebut? Apabila dibebankan dia supaya menjadi saksi kepada mereka itu, sedangkan Rasulullah tidak suka kepada umat dia melainkan kesempurnaan, dan sudah menjadi adab penyaksian mesti kena menyebut segala kekurangan, maka Rasul bimbang kepada umat mereka, Rasul bimbang kepada umat ditimpa azab dengan sebab penyaksian Nabi SAW. Maka faraqqa qalbuhu khawfan wa hazanan alaihim. Maka hati Nabi SAW penuh dengan belah kasihan kerana bimbang dan berduka cita kepada umat dia, hatta jarat dumu'ahu syafaqatan alaihim, sehingga mengalir air matanya kerana kasih sayang terhadap umat dia. Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, ni apa yang disebut dalam kitab Dalilul Falihin. Dia kata la'alla Allah biwasitati dhalika yashfa'uhu fihim. Dan dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat kepada umat dia melalui apa hak yang Nabi SAW bersaksi kepada umat. Fakana dhalikal buka ghayatar riqqati bihim warahmati lahum. Dan tangisan sebenarnya adalah menunjuk ketinggian sifat kasih sayang, sifat kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini disebut dalam kitab Dalilul Falihin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu oleh seorang rasul daripada diri kamu, daripada kalangan kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum, cukup menyusahkan ataupun dia cukup mengambil berat, cukup mengambil berat tentang apa hak yang menyusahkan kamu, dan cukup mengambil berat tentang keselamatan kamu, dan dia amat sayang, amat kasih kepada sekalian orang yang beriman. Sambungan dia lagi, fa'indahu minasyafaqati 'alaihim ma laysa 'inda nabiyyin 'ala ummatihi. Di sisi Nabi SAW, sifat belah kasihan terhadap umat tidak ada pada seorang nabi pun sebelum daripada Nabi Muhammad SAW ada sifat kasih sayang terhadap umat mereka. Katanya wa min thamma, dan kerana sanalah lamma u'tiya kullu nabiyyin da'watan mujabah da'a kullu minhum bida'watihi li nafsihi, tapi wa khabba da'watahu li ummatihi. Ketika mana Allah Ta'ala memberi satu doa yang mustajab kepada setiap nabi kepada umatnya,
maka nabi-nabi tersebut mengguna doa tersebut kepada umatnya, kepada kaumnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpang doa tersebut kepada umat beliau. Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca hadis tadi dan kita baca syarahan dia, maka kita akan dapat berfikir betapa mengambil beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis yang seperti ini sebenarnya untuk melahirkan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perasaan kasih kepada Rasulullah. Hati manusia diciptakan untuk kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Kita kalau orang buat baik kepada kita, kita akan kasih. Orang buat baik kepada kita, kita akan sayang. Walaupun kali pertama kita berjumpa, tapi kalau dia buat baik kepada kita, lain dah hati kita sayang kepada dia. Ini disebut oleh pepatah Arab, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati ini diciptakan di atas kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Jadi untuk kita menanamkan sifat kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara caranya adalah kita cuba mengkaji apakah kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kepada kita, kerana ia akan melahirkan sifat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata lagu mana? لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak tenang dah. Maka aku kata kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ud'u Allah li. Aku kabur kepada Rasulullah, cubalah berdoa kepada Allah untukku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, berilah keampunan kepada Aisyah apa hak yang telah lepas daripada dosanya, apa hak yang akan datang daripada dosanya, apa hak yang dia melakukan dosa secara sembunyi, apa hak yang dia melakukan dosa secara terang-terang. Maka apabila Rasul berdoa kepada Aisyah, maka fadhahikat Aisyah, suka Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik, sehingga tertunduk kepala dia sampai ke riba, suka sangat, selok suka. Rasulullah berdoa kepada dia. Okey, tak apa lagi. Kata Rasulullah kepada Aisyah, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki du'ai? Rasul kabur kepada Aisyah, adakah doa aku ini menggembirakanmu wahai Aisyah? Maka kata Nabi, kata Aisyah, faqalat wa ma li la yasurruni du'auka? Mana mungkin aku tidak gembira dengan doamu? Baik, cuba kita tengok apa penghujungnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, sesungguhnya doa yang aku doa kepadamu wahai Aisyah, itu adalah doa aku kepada umatku setiap kali aku sembahyang. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, maka akan lahir perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita inginkan daripada majlis yang kita buat ataupun seperti majlis yang kita buat pada malam yang mulia ini. Dan apa yang lebih penting lagi, kita sebab ada seorang ahli panel lagi. Seorang ahli panel lagi. Hamba sebenarnya benda hamba mari tak dia, hamba tak tahu benda nak cakap bab benda sebab bunyi kata 6 orang. Dan 6 orang apa minit seorang. Dah ya cara lah. Pakai marilah tak tahu tajuk benda tak tahu. Baru tengok tadi. Lepas tu dengar Ustaz Mak cakap benda, dengar tak apa kita buat gabungan daripada ni sudahlah. Baik. Jadi secara kebetulan buku dalam kitab Dalilul Falihin ada menyebut perkara ini. Jadi kesimpulan, apa yang lebih penting lagi adalah bukan semata-mata kita mendakwa dengan mulut bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hak yang lebih besarnya adalah kita menterjemahkan cinta tersebut melalui perbuatan kita. Dan kita mengharapkan pertemuan kita pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi perasaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi taufik kepada kita sehingga kita dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Sahibul Fadilah Ustaz Abu Usama Muhammad Nafiah di atas perkongsian walaupun ringkas tetapi menggambarkan betapa sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita tak ada lagi Nabi sentiasa mendoakan kita, sentiasa mendoakan kita. Mungkin kalau kita dengar masya-Allah ada kita sangat gembira, tapi pada malam ini insya-Allah perkongsian-perkongsian yang diberikan memang tak cukup pada malam ni, tapi moga-moga terjentik di hati kita untuk balik lagi kita selok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita cungkil pengajaran kasihnya Nabi kepada kita dan membangkitkan kerinduan kita yang akhirnya kita suburkan bukan sahaja bumi Terengganu, bahkan Malaysia ini, dunia ini dengan sifat-sifat yang rahim yang ada, yang Nabi gambarkan kepada kita insya-Allah, yang akhirnya menatijahkan dunia ini akan sejahtera insya-Allah. Baik, yang terakhir pada malam ni saya tak berhajat untuk cakap panjanglah kerana kita pun pukul 11 lebih dah. Tapi walau bagaimanapun kita nak beri masa yang sebaik mungkin kepada panel kita yang terakhir Al-Fadhil Ustaz Arifin untuk membuat satu kesimpulan lah. Saya kira pada malam ini mungkin di sana ada kisah, ada satu gambaran untuk membangkitkan lagi rasa rindu dan juga mencungkil lagi apa lagi yang Nabi buat, yang Nabi simpan untuk kita sebagai umat baginda yang baginda rindu insya-Allah. Silakan Fadil Ustaz Arifin Ayub untuk menyampaikan tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Moderator, pengurusi acara majlis kita pada malam ini. Yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli panel yang tetamu bersama dengan kita pada malam ini. Ustaz Mat kita, Ustaz Hafiz Ibrahim, Kori Johan kebangsaan ataupun Johan negeri Terengganu kita, Ustaz Hadi kita, dan tidak lupa kekanda di sebelah saya ni Ustaz Abu Samah yang tidak asing lagi di bumi Terengganu ini. Seterusnya saya raikan terima kasih kepada pihak penaja dan yang diraikan lagi dikasihi tetamu Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, para ibu, para bapa, pemuda Islam, pemudi Islam yang saya doakan pada malam ini, moga-moga kita yang mari malam ni Allah taala merahmati insya-Allah. Dan saya tidak bercadang untuk nak bercakap panjang. Cukup sekadar sebagai kesimpulan. Banyak dah telah dikupas oleh Ustaz Mat, Ustaz Apih dan Ustaz Abu Samah. Dan bersesuaian sangat dengan cadangan moderator kita tadi, kita ambil closing, penutup. Kalau tajuk kita kasih padamu Rasulullah, apa perbuatan kita, apa amalan kita, apa tanda yang kita buat untuk nak tunjuk cinta kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman muslimin muslimat, saya teringat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nak wafat. Malaikat nak cabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam paling ke belakang. Sebab apa malaikat paling ke belakang? Sedih. Tak sanggup nak tengok pengakhiran hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya pada malaikat, "Wahai malaikat, adakah mudak sudi tengok wajah aku?"
Adakah budak sudi tengok aku? Nabi tanya malaikat. Lalu malaikat jawab, bukan aku tak sudi, tapi aku tak sanggup nak tengok nyawa kekasih Allah, nyawa Rasul akhir zaman, nyawa penutup khatamun nabiyyin yang akan dicabut oleh malaikat maut. Sebab tu malaikat paling lain tak sanggup nak tengok ni kekasih Allah, nak lepaskan hayatnya di atas bumi ni, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam lingkungan lebih kurang 20 minit boleh insya-Allah. Saya lama dah duduk kuliah ni, cuti. Pihak masjid, pihak surau tanya bapa ustaz pin duduk kuliah. Saya bukan tak ambil kuliah, tapi masa saya sekarang amat-amat suntuk, amat-amat padat. Jadi saya terpaksa selesai dulu apa yang patut selesai, dan insya-Allah bulan 1 tahun depan kita start balik kuliah. Jangan bimbang, sejak surau hak tepat saya kuliah, saya beri jadual macam biasa. Baik, balik pada apa yang disebut oleh tuan moderator kita tadi. Sedikit perkongsian untuk saya nak sampaikan pada malam ini. Untuk nak zahirkan, untuk nak tunjuk dengan amalan kita tanda kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirakamkan dalam Al-Quran Karim. Dan saya faham dan saya tahu orang lelaki setiap hari Jumaat dia sentiasa dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni kita selalu dengar hari Jumaat tau, khatib baca. Apa maksud ayat ni? Innallah, sesungguhnya Allah, hawa malaikah, dan para malaikat mengucap selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini dah tanda. Kalau kita mengaku kita beriman pada Allah, kalau kita mengaku kita kasih cinta pada Nabi, ini dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana janjinya diikat dengan ayat ini? Janjinya diikat dengan ayat ini, yang mana kita selalu dengar, man shalla ala wahid sallallahu biha asyara. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sekali, niscaya Allah Ta'ala balas ke atasnya 10 kali. Baik, tadi ayat Quran, ini hadis Nabi. Saya nak join dia supaya nampak dalam kesimpulan ni. Kalau ayat orang Terengganu deh, setara Nabi. Nabi tu, kenapa Allah berselawat ke atas dia? Itu menunjuk hebatnya. Dan sekalian malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil nak ke mana? Allah Ta'ala yang menjadikan Nabi, Allah Ta'ala yang menciptakan Rasul, dia pula berselawat. Tiba-tiba kita orang Islam akhir zaman, mulut kita lebih banyak berbicara tentang ngopak, mulut kita banyak berbicara tentang fitnah, mulut kita banyak berbicara tentang dosa, maksiat dan kemungkaran. Kita telah tertinggal suatu peluang yang kita nak zahirkan, nak tunjuk kepada Allah Ta'ala bahawasanya kita cinta pada Nabi, kita cinta pada Rasul. Oleh itu, saranan saya pada malam ini sebagai penutup, kalau boleh, dengan ayat tadi, Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi, malaikat berselawat ke atas Nabi. Saya nak yang hadir pada malam ini, start pada malam ini, sempena tajuk kasih padamu, kita tunjukkan cinta kita, kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang, dengar ni, paling kurang
Kalau di pondok saya, di madrasah madrasah Irsyadiyah, di pondok saya, pondok rawatan Islam, Darul Quran, pondok rawatan Darul Arif di Terengganu, saya suruh anak murid saya paling kurang 1000 kali sehari selawat. Ni amalan yang saya ajar pada anak murid di pondok saya. Tetapi malam ni saya nak khabar kepada hadirin muslimin muslimat, pemuda-pemudi Islam, saya nak ajar amalan mudah sikit lah. Tak berat mana. Saya nak suruh amal selawat Nabi start malam ni 300 kali sehari. Boleh? Boleh? Orang puang boleh? Warna senyap? Boleh tak? Boleh. Orang lelaki boleh? InsyaAllah. Sebab apa saya nak suruh berselawat start pada malam ni? Inilah tanda kita cinta, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita zahirkan dengan amalan. Kita zahirkan dengan perbuatan. Perbuatan ni Ustaz Mak cerita dah. Pakai serban, pakai jubah, benda yang kecil tu, itu amalan sunnah Nabi. Okey, selawat ni amalan. Kita amal selawat Nabi 300 kali sehari, tak rugi pun. Sebab 300 kali dengan 10. Bayangkanlah. 300 kali dengan 10 pula. Saya nak tanya hak mana mari depan saya ni. Kalau kita kerja nak gaji banyak, gaji sikit? Banyak. Kalau orang pitih kita, nak hak sikit nak banyak? Banyak. Sebab apa? Akal kita ni, segala benda hak depan mata, nak lebih semua. Betul tak? Jadi, siapa yang nak kelebihan, yang saya akan simpulkan dengan 3 perkara ni, start malam ni jangan tinggal selawat Nabi 300 kali sehari. Boleh? Sebab apa? Dia akan memberi kita peluang 3 tiket. Dengan selawat Nabi tadi, dia memberi peluang kita 3 tiket. Tiket ni tak ada pada orang kafir. Tiket ni tak ada pada orang munafik. Tiket ni tak ada pada orang kufur. Tiket ni tak ada orang yang balik air, murtad. Tiket ini hanya layak, hanya boleh dimiliki dalil ayat yang saya sebut. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, ni peluang dia. Akan mendapat 3 tiket ni. Yang pertama, dengar molek saya nak khabar sebagai penutup. Dengan hasil selawat Nabi tadi ada Ustaz Hafiz tu. Ustaz Mak tu dah sikit, saya sambung balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, dengan fadilat orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama peluang untuk dia dapat tiket apa? Surat amalan daripada arah kanan. Allahu Akbar. Siapa hak mari malam ni tak ambuh terima surat amalan dia kat gini, malaikat serah daripada arah kanan. Siapa tak ambuh? Angkat tangan. Ada orang tak ambuh? Pasti nak belaka surat amalan yang diserah daripada arah kanan. Kerana Nabi kata, barang siapa yang diserah buku catatan amalan daripada arah kanan, dia tu ahli syurga dah. Masya Allah. Tu tiket nombor 1. Dengar molek. Minta maaf moderator, saya kalau bab syarah ni macam ceramah. Sebab saya takut ngantuk. Dah boleh main ni pukul 11 lebih ni. You ngantuk sedodoh belakang, kokok bukit setewung. Dadah tepi nu nyanda tiang, buka kokok C2. Krom. Ngerus tajam. Jadi kita warming up balik. Biar cerah mula mata, biar ambil orang kita nak sapa ni, tanam molek. Jadi peluang yang pertama saya sebut tadi, iaitu kita mengharapkan kita dapat buku catatan amalan daripada arah kanan. Dengan sebab hidup kita sampai mati tak tinggal selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peluang ni hanya ada pada orang yang beriman juga. Orang kafir tak ada, orang murtad tak ada, orang syirik tak ada. Kita semua Nombor 2, semua orang nak belaka ni.
Ustaz Api sebut dah tadi, Ustaz Mat sebut tadi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dan banyak ulama syarah bab ni, ayat yang saya sebut tadi, inna a'tainakal kautsar ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat boleh minum seteguk daripada perigi kolam Kausar, niscaya dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Allahu Akbar. Ni peluang untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh peluang ni. Sebab itulah tepat sangat tajuk kasih padamu. Kalau kita mengaku kita kasih pada Nabi, kalau kita mengharapkan kita lah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh minum air daripada perigi kolam Kausar, jangan tinggal selawat Nabi. Sebab janji Nabi, janji yang betul. Janji kita banyak janji palsu, nawak lebong. Orang Terengganu kata. Janji kita banyak pelawak lebong. Janji Nabi confirm. Jadi inilah tiket nombor 2. Kita mengharapkan kita di Yaumil Mahsyar nanti ada peluang boleh minum air daripada perigi kolam Kausar. Sebab Ustaz Api sebut dah. Tanda tu Nabi nampak daripada cahaya wuduk. Nabi tengok seorang-seorang umat dia ni, hak cahaya pada dahi ni. Bukan cahaya lampu merah atromeng. Hak tu cahaya lemah. Lawang gerak saksa, la merah. Jaga tu warning. Hak gitu dah jadi. Kedecah bateri. Hak ning, hak semula jadi dengan amalan. Bila kita amal sungguh selawat Nabi, peluang kita untuk minum air pergi kolam Kausar. Baik, tiket nombor 3. Derah jang ni, jang Doraemon ke mana kat 11.30 dah ada habis aku nak syarah. Minta maaf Ustaz dia. Nak warm up biar jangan ngantuk Kat 11.30 dah jang sama. Baik, yang ketiga, peluang untuk kita tunjukkan, zahirkan dengan amalan selawat Nabi tadi. Hak ni last kali 10 fasa hari kiamat. Hak saya nak sebut ni yang terakhir, tiket nombor 3 kita dalam 10 fasa hari kiamat. Barang siapa yang jaga amalan selawat Nabi ni, dia juga ada tiket peluang. Apa tiket nombor 3 ni? Dapat melintasi titian sirat. Allahu Akbar. Sebab apa beruntungnya siapa yang boleh melintasi titian sirat ni? Sebab ini fasa terakhir dah. Dalam 10 fasa di akhirat, bila niti titian sirat tak ada dah. Itulah ngelas sekali, final dah. Jemerang di sana syurga dah. Sebab itulah saya yakin muslimin muslimat, ibu, ayah, adik-adik, kakak sekalian, hak mari malam ni saya yakin semua kita nak dapat menyeberangi titian sirat. Sebab di depan sana ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, nak jemerang tu bukan setakat dengan amalan kita. Bukan setakat dengan sedekah. Bukan setakat dengan pahala haji. Bukan setakat dengan pahala kita buat umrah. Bukan setakat kita infak, beri makan anak yatim fi sabilillah. Ada di sana lagi fadilat kelebihan. Ramai orang Islam tak tahu, iaitu fadilat selawat Nabi. Perbanyakkan selawat Nabi. Kadang-kadang semayang kita pahala dak orang cetong. Sebab apa? Allahu Akbar. Go! Kocok tangan. Dah yakat takbir dah molek. Orang main bola go. Dia minat fanatik bola. Dah molek. Allahu Akbar. Saya tengok TV dah go. Kocok tangan ni. Nak royaknya sini, pahala solat sembahyang kita takut dak rok. Macam mana nak tapung? Nak cover? Malam ni saya ajar nak cover pahala hak amal ibadah lain dengan selawat Nabi. Perbanyakkan selawat Nabi. InsyaAllah kita ada peluang yang ketiga ni. Boleh mengetah titian sirat. Nak cover dalamnya neraka Allah tu, titian sirat tu bawah neraka. Disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam neraka tu
pekong batu, daripada pekong tu jatuh ke bawah tu 70 tahun mau jatuh. Itulah ukuran dalamnya neraka Allah. Pekong daripada atas sampai ke dasar patak neraka tu 70 tahun ambil masa. Dalamnya neraka Allah. Jadi titiang sirat tu duk merentasi atas neraka. Ujung di sana syurga dah. Jadi insya-Allah saya mengajak muslimin muslimat, adik-adik, abang, kakak, ibu-ibu, ayah, hak mari learning, sempena program kita kasih padamu, tanamkanlah amalan selawat Nabi ni dalam diri kita. Tanamkanlah kecintaan kita pada Nabi ni, zahirkan dengan perbuatan yang baik. Macam Ustaz Mak sebut tadi, orang puang kena tutup aurat. Ustaz Apis sebut tadi, orang puang jangan pakai ketak, kemah, keming, becing. Ayat Terengganu. Dah lah kemah, keming, becing pula sekali lagi. Tahu tak ayat Terengganu? Ketak, gelemak, becing. Kalau becing tu bahaya tu. Salah cepat, buka pecah lalu. Maknanya, bak gini, walaupun ternampak remeh-temeh, itu kewajipan agama. Bukan ustaz suruh, agama suruh tutup aurat tu. Itulah hak Nabi suruh. Untuk makluman tuan moderator, minggu lepas ada orang Kuala Lumpur mai berobat di pondok saya. Sepasang suami isteri mari berobat di pondok saya. Orang Kuala Lumpur. Ni kata bahaya Kuala Lumpur ni. Dia mari pondok saya, giliran dia, angka giliran nombor 6. Saya kata, sabar tunggu, saya perhabis nombor 5 tu. Sedang molek hal nombor 5 tu, buat. Sejang oleh tubik jing dia. Bukan jing Sasudin. Ni jenis jing Jemalat Anuh ni, degil. Jing Sasudin tak apa, tak degil. Baik, siapa giliran dia dimasuk dalam bilik rawatan saya tengok kepala dogo Ustaz Mak. Saya kata, mana ni? Dia tahu dah syarat berobat di pondok saya, orang puan wajib tutup aurat. Orang lelaki wajib tutup aurat. Orang lelaki haram pakai bengkel. Tu syarat saya nak berobat. Tiba-tiba mari ke Elupo ni, dak pakai tudung masuk bilik berobat saya. Saya kata, awak tanya dak siapa yang ambil temu janji? Awak ambil temu janji berobat ke saya, tanya dak. Apa syarat berobat di pondok saya? Tahu dak dia jawab ganda pasal saya? Saya tak tahu pula Ustaz. Rupa-rupanya syarat berobat pada Ustaz kena tutup aurat. Kata bengong kakak ni. Aku repak menganyo apa tahu. Ayat Terengganu. Pondok kita banyak pokok nyo dalam kebun nyo. Nak royaknya, dia jawab tu salah dah. Dia kata, saya tak tahu pula syarat berobat dengan Ustaz kena tutup aurat. Hei, itu bukan syarat aku. Itu syarat Allah Ta'ala. Itu syarat agama kita Islam. Wajib tutup aurat. Bekeng ni. Sebab apa tak boleh ngatur? Syarat agama. Agama perintah orang puas tutup aurat. Bukan syarat saya. Boleh dijawab kita, saya tak tahu pondok Ustaz syarat berobat kena tutup aurat. Gerang aku banggakan nyo. Nak royak deh. Ingatlah, sekecil mana pun peluang, sekecil mana pun kebaikan, jangan tinggal. Apa maksud peluang? Kita berubah menjadi yang baik. Itu peluang kita. Jadi saya nak sebagai penutup ni, Muslim muslimat, adik-adik, abang, kakak, ambillah pengajaran. Kita orang Islam akhir zaman ni, jarak kita dengan Nabi SAW 1400 tahun lebih dah. Nabi dengan kita ni jarak 1400 tahun lebih dah. Kalau zaman Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi ditunjukkan umur bumi ni orang tua bokok 3 dah. Tu zaman Nabi. Umur bumi kita ni bokok 3 dah. Baik. Gamuk-gamuknya ni tahun 2022 dah. 2022 ni. Gamuk-gamuknya dah. Bumi kita ni bokok berapa dah? Cubalah jawab sendiri, kira. Kalau zaman Nabi jarak 1400 tahun lebih dulu, dah bokok 3. Malam ni tahun 2022 ni bokok berapa dah? Kalau orang Gobalai panggil bokok 1600. Maknanya tidak kira 1600. Jadi nak khabar deh, jangan kita lala, jangan kita leka, sebab ini akhir zaman. Allah Ta'ala tegur kita, wala takun minal ghafilin. Wahai manusia, jangan kamu jadi orang yang lala. Ingat,
Allah Ta'ala tegur dalam Quran, wala takun minal ghafilin. Jangan kita jadi orang yang lalai. Jadi saya mengajak diri saya, muslimin muslimat, hak mari malaning, start malaning, jangan kita lalai. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, itu hak saya ajar yang pertama, amalan selawat Nabi 300 kali sehari paling kurang. Boleh amal Yang kedua, sebagai penutup saya nak ajar amalan, hak saya sebut sama di pondok saya. Start malam ni, kalau boleh, hak mana mari malam ni, kita bukan orang kaya belaka ni. Kita bukan jutawan belaka ni. Nak sedekah, nak infak, pitih kadang-kadang cukup makan je. Start malam ni, jangan tinggal baca Al-Fatihah dengan tawasul, niat sedekah dan hadiah. Ini cara yang kita boleh buat. Kalau orang jutawan tak apalah, dia banyak harta, boleh infak, boleh sumbang, boleh sedekah. Kita ni, orang marheng ni, tak ada harta benda, amal ni. Amal Al-Fatihah, hadiah sedekah. Boleh baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai dekat waladhdallin amin. Ya Allah, ya Tuhan kami niat sedekah hadiah Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semua ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua wali-wali Allah, muslimin, muslimat, serta ni, hak mana mari ni jangan tinggal. Serta ni, hak mana mari ni jangan tinggal. Siapa dia ni? Serta kedua ibu bapa kami. Ini amalan sedekah hadiah Al-Fatihah. Buat semua amal tiap-tiap hari. InsyaAllah. Kita tak ada pitih, kita tak ada mah, tak ada keupayaan lain. Kita ada amalan yang kita boleh sedekah hadiah Al-Fatihah. Terutamanya kalau kita anak, ibu bapa kita mati dah dalam kubur. Sedekah Al-Fatihah untuk ibu bapa kita. Pahala dia mengalir semua. Apatah lagi kata dia niat hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalah dua amalan ni. Masa dah tak mengizinkan, amal dua amalan ni insya-Allah. Dan sebagai penutup, saya nak lelaki seorang, nak puan seorang. Saya ada hadiah. Saya baru siap cetak dan saya telah semak, dan sebelum hari tadi saya dah cok pengesahan Pusat Rawatan Darul Arif Kuala Terengganu. Ni cok rasmi saya yang berdaftar dengan Malaysia. Saya nak lelaki seorang, puan seorang. Saya nak bagi hadiah ni. Satunya untuk Ustaz Abu Samah. Dua lagi ni untuk lelaki seorang, untuk puan seorang. Hak seterusnya pimpinan kita ni insya-Allah saya akan bagi juga selepas ni insya-Allah. Siapa hak mari orang puan malam ni, sebelum saya baca bab selawat ni, memang dia amal dah tiap-tiap hari selawat Nabi 300 kali. Akak. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah kita ada orang yang telah berjaya dengan soalan saya, sebab dia dah hari-hari amal selawat Nabi 300 kali sehari. Jadi dia akan dapat buku himpunan kalam nasihat. Ini saya himpun dengan 100 kalam nasihat. Saya bukukan insyaAllah menjadi rujukan. Baca sehari deh. Dia ada 100 nasihat agama, baca sehari insyaAllah. Baik, untuk orang puan ada dah. Siapa lelaki mari malam ni, sebelum saya sebut fadilat selawat ni, memang dia rutin dah. Setiap hari dah selawat 300 kali sehari. Angkat tangan. Saya nak bagi hadiah. Tak ada. 300 kali sehari. Allahu Akbar. Wana Ustaz Api. Hogining kalau nyanyi lagu habis 5 sekerik ni. Ada. Alhamdulillah. Ada abang kita duduk dalam gelak tu. Tak apa dah. Dua gelap pun, ia kira wajib dah tu, boleh tu. Ni antara yang hebat. Sebab apa? Bila kita amal ni banyak fadilat. Tapi dah sempat dah saya nak terang malam ni, masih lewat dah. InsyaAllah. Amal dah lepas ni dah ada pemenang ni. Lagi moderator akan bagilah 2 buku ni pada muslimat dengan muslimin kita. Dan saya tutuplah tazkirah ni ataupun penutup ini dengan lafaz, dengan peringatan apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang serta lemah itu daripada diri saya kelemahan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Arifin Ayub di atas perkongsian yang sangat menjadi orang kata kesimpulan yang padat pada malam ini. Insya-Allah semua kita menggenggam kasih dan juga rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara semua kita hajati. Insya-Allah kita anggap kita berada di litar ataupun di orang kata garis larian kita untuk menggenggam kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih padamu ada 2 maksud. Tadi disebut oleh Ustaz Arifin bagaimana malam ni kita nak zahirkan kecintaan kita, tapi diceritakan kepada semua panel kita bahawa Nabi terlebih dahulu kasih kepadamu. Kasih kepada kita. Bagaimana? Moga-moga insya-Allah terdetik di hati kita untuk terus mengamalkan segala perkongsian yang diberikan pada malam ni.